Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada kita hamba ujian dan nikmat. Lalu perbanyakkanlah kita melafazkan kalimat tahmid alhamdulillahirabbilalamin. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yang menyampaikan risalah kepada umat. Maka umat perbanyakkanlah melafazkan selawat ke atasnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Tuan Imam Saf Kepimpinan Surau, tuan-tuan muslimin yang dikasihi dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ni kita sambung pengajian kita, ya, iaitu menggunakan kitab Indahnya Salat Berjamaah. Ada beberapa pesanan untuk kita sama-sama renungkan dalam kehidupan kita ini. Kita tahu bahawa tergopoh-gapah itu merupakan kesukaan syaitan. Iblis ataupun syaitan tu suka kepada tergesa-gesa ataupun tidak sabar. Seorang tabi'in disebut nama dia, terkenal nama dia adalah Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam ni bukan nama betul dia lah. Al-Asam ni maknanya tuli, pekak, tak dengar. Sebab apa dia digelar dengan nama ini ataupun gelaran ini? Kerana pernah satu hari seorang perempuan, wanita datang kepada Hatim bertanyakan tentang sesuatu perkara berkaitan agama. Lalu ditakdirkan dia terbuang angin, terkentut. Lalu Hatim ketika itu membuat satu yang sangat luar biasa lah. Dia minta wanita itu supaya mengangkat dan menguatkan lagi suara, ulang balik soalan tadi. Faham tak tu? Orang tanya kita, tiba-tiba kita terkentut. Saya buat tak dengar. Dengan cara, cuba kau ulang balik soalan, aku tak dengar. Mana Hatim ini menjaga aib sesama Islam. Dia jaga aib perempuan tu. Kalau dapatkan kita memang bola tanggung lah kan. Ada bahannya sampai berbulan-bulan. Tapi ulama' tak macam tu. Sehinggalah dia berpura-pura tuli, maknanya tak dengar ni, sampailah 15 tahun lamanya, sehinggalah perempuan tu meninggal dunia. Dan kemudian barulah dia kembali kepada biasa. Punya hebat ulama' ni tuan-tuan, dia jaga aib orang. Ini satu perintah agama lah, jaga aib. Ini kisah ni sangat masyhur, dan dia juga satu orang yang sangat terkenal. Antara pesan dia kepada umat dalam kitab Nasahil Ibad, himpunan nasihat-nasihat hamba, kata dia, al-ajalatu minasyaitan, tergesa-gesa itu adalah kesukaan syaitan. Illa fi khamsati mawadhi'a, melainkan pada 5 sunnah yang mana kita disunnahkan untuk percepatkan. Apa dia? Yang pertama, sebagai mukadimah kita lah, ya, it'amud daif, segera memberi makan jamu tetamu. Ini 5 nasihat ni common lah. Hari-hari kita mungkin akan jumpa benda ni, dan kita kena buat benda ni supaya hidup kita ni kata hidup yang terpandu dengan nasihat para ulama' berpandukan hadis ataupun perintah Allah Ta'ala. Yang pertamanya, it'amud daif iza nazala, bila tetamu turun, bila tetamu sampai, jamu dia makan. Ini kita kena pesan pada orang rumah kita lah. Ni kalau tamu abang datang, tak kira siapalah, orang besar ke orang kecil ke, orang yang terkenal ke tak terkenal ke, standby, kurang-kurangnya ada jamuan, jamah sikit. Soal dia makan tak makan tu nombor 2. Jangan tanya dia makan ke, tak payah tanya. Kita tuan rumah sunnahnya disegerakan jamu. Ini kita kadang-kadang tetamu datang rumah, sembang dah masuk sejam, apa pun tak sampai lagi. Jadi rasanya tibalah masa dia kita pesan pada isteri kita terutamanya supaya sediakanlah sedikit kudapan supaya kita menghormati tetamu. Sunnah yang kedua yang disunnahkan untuk segerakan,
iaitu watajhizul mait iza mata, jenazah bila mati segerakan. Ini pun benda yang kita dituntut sangatlah. Apabila mati je seorang daripada saudara mara kita, tak perlulah kita lengah-lengahkan urusan jenazah dia, nak tunggu orang yang terlalu jauh dan sebagainya, segerakan. Kerana hakikatnya manusia ni bila mati jenazah dia cepat busuk. Jadi kita nak jaga aib pada jenazah ini, jadi agama suruh kita segerakan. Yang ketiganya, wa tazwijul bint iza balagat, bila sampai masanya seorang anak dara, anak perempuan, anak kita anak perempuan dah sampai masa dah boleh berdikari, segerakan nikah, jangan ditangguh-tangguhkan. Abah nak belajar dululah, abah nak sambung sampai PhD, itu nombor 2. Sambung-sambunglah, nikah juga, sebab perempuan ni terdedah kepada fitnah. Tambah-tambah lagi akhir zaman ni macam-macam kan. Jadi bila sampai masanya seorang anak perempuan, seorang ayah nikahkan anak perempuan dia. Okay. Bukan ayah tu yang nikah, nikahkan anak perempuan tu, salah dengar kan. Yang ketiganya, waqada uddain idza wajaba, ini pun sangat penting, selesaikan hutang bila mana sampai tempoh yang telah dijanjikan. Hutang kita ni macam mana pun kita kena tunaikan janji kita, sebab balasan kepada orang yang tak menunaikan hutang ni sangat-sangat besar. Kita dah pernah bahas dulu. Orang yang tangguh hutang, orang yang sengaja berhutang kerana untuk menipu orang dan sebagainya, tunggulah saat-saat yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW, peringatan yang sangat menggerunkan orang yang suka berhutang. Sebab memang ada dalam masyarakat kita suka berhutang. Hutang orang ni tutup lubang, hutang orang ni tutup lubang. Betul, bila dia buat biasa aja. Sedangkan kita tak tahu, bila kita mati nanti, roh kita ini, amalan kita ni takkan diterima, tergantung di antara langit dan bumi. Iaitu orang yang tidak melunaskan hutang dia. Yang akhir sekali, wa taubatu minadz-dzunubi idza farata, dan bertaubatlah dengan dosa-dosa apabila dia telah terlanjur melakukan dosa. Inilah 5 pesanan sebagai mukadimah kita malam ni. 5 perkara yang disunahkan kita cepatkan, walaupun tergesa-gesa dan nak terburu-buru. Cepat ini adalah kesukaan syaitan, sifat daripada sifat-sifat syaitan, tetapi ada pengecualian dia. Yang pertama, bila datang tetamu, jamu dia makan segera. Yang kedua, apabila mayat itu telah pun tersedia, maka selesaikan. Kemudian nikahkan anak-anak perempuan, anak dara yang boleh berdikari dah boleh berumah tangga dah. Dan kemudian tunaikan, segerakan bayar hutang, dan juga bertaubatlah, sentiasalah, bukan tunggu masa, sentiasa bertaubat. Sikit-sikit kita taubat pada Allah Ta'ala supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Baik, kalau kita lihat pengajian kitab ini tuan-tuan yang mengikuti pengajian ini daripada awal, kita sebenarnya dah cover banyak tajuk-tajuk, sebab kitab ni dia nipis je, cuma banyak gambar. Baik, kitab asal ni yang saya mengaji itu nipis lah, itu nipis, cuma yang ni untuk mudahkan orang awam. Kita cuba tengok tajuk-tajuk yang kita mungkin tak berapa detail ataupun tak berapa kita cover lah dalam tempoh pengajian kita selama ni. Antaranya kalau kita lihat pada muka surat 94, iaitu berkaitan dengan imam ialah seorang yang ummi, alif mim, ummi. Baik, kalau kita lihat ta'rifan ummi ni, nanti orang kata Nabi SAW juga seorang yang ummi. Adakah seorang yang ummi itu boleh jadi imam? Kan? Ummi, Nabi al-ummi, Nabi yang ummi. Baik, hakikatnya di sisi para fuqaha, ummi yang dimaksudkan adalah secara majaz. Dia bukan kata ummi yang seperti dinisbahkan kepada Nabi kita, kerana ummi yang dinisbahkan kepada Rasulullah itu satu kemuliaan. Cuba kita lihat apa yang dimurnikan oleh mufti wilayah satu ketika dulu dalam tulisan dia berkaitan dengan salah faham masyarakat tentang ummi adalah satu perkara yang mengaibkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia benar dalam beberapa riwayat hadis menceritakan Nabi sendiri mengatakan bahawa baginda itu tidak boleh membaca atau tidak tahu membaca. Wa ma ana biqari, kata Rasulullah ketika Jibril suruh Nabi ikut apa dia baca, Iqra. Kata Rasulullah, ma ana biqari, aku ni tak boleh membaca, kata Rasulullah. Maka kalau kita melihat
ummi adalah merupakan tanda kekuatan bagi dirinya. Kerana ummi adalah keadaan sebagaimana kita dilahirkan oleh ibu kita. Ummi ni dari perkataan ibu, ummi, ummu, ummi, dari perkataan ibu. Makna kita ni lahir daripada ibu dalam keadaan memang kita tak tahu membaca, tak tahu menulis, dan kita tidak terkesan dengan pengetahuan sesiapa pun. Dari sudut jika kita datang membawa sesuatu, tidak dikatakan bahawa kita telah datang dengan pengetahuan yang telah kita tahu dan kita pelajari. Maka jika sesuatu yang kita bawa itu merupakan sesuatu yang mempengaruhi akal dan teori, maka jelas bahawa ia datang daripada atas langit. Maknanya pengetahuan Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat tulen. Kerana hakikatnya Nabi kita memang di atas dunia ni dia tidak tahu, dia tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Tetapi apa yang disampaikan, yakni wahyu kepada Rasulullah itu adalah merupakan satu petunjuk yang jelas daripada langit. Maka kesimpulan daripada perbincangan, kata mufti, dia mengatakan jelas menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang yang ummi berdasarkan kepada nas yang mana Nabi sebut tadi, ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Dan perkara yang paling penting yang kita kena ketahui bahawa umminya Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah membawa makna Nabi tidak bijak. Kita kena pegang tu. Makna ummi kepada Rasulullah itu bukanlah membawa makna bahawa baginda tidak bijak. Akan tetapi baginda merupakan seorang manusia yang sangat bijak. Disebabkan sifat apa pada Nabi? Sifat wajib bagi Nabi fatanah. Makna fatanah, bijaksana, merupakan sifat yang wajib kepada Rasulullah. Dan begitu juga Rasulullah dapat menyampaikan risalah Islam sehingga diperakui oleh tokoh-tokoh Yahudi dan Kristian serta cerdik pandai di kalangan bangsa Arab. Dan kesemua mereka lemah dan tidak mampu berhujah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru sebagai seorang yang beragama Islam, adalah wajar kita faham bahawa sifat ummi Rasul berbeza dengan orang lain, kerana ia adalah salah satu daripada pembuktian kerasulan sallallahu alaihi wasallam. Ini antara pemurnian untuk pemahaman ummi yang menunjukkan bahawa ia bukan satu kelemahan tetapi satu kepujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kita sebut ini adalah ummi dari segi fiqh. Para fuqaha ahli fiqh menunjukkan bahawa perkataan ummi secara majaz, maksud dia apa? Iaitu seseorang yang tidak mampu menyebut huruf dengan betul. Maksud ummi ni dalam sembahyang ni, orang tu dia tak boleh menyebut sesuatu huruf dengan betul. Contoh, ataupun seperti tidak mampu mengeluarkan suatu huruf daripada makhrajnya. Tak boleh sebut huruf. Sebut huruf tu tak betul makhraj dia. Dia ummi lah. Secara majaznya itulah ummi dari segi solat ni. Ataupun yang kedua, ummi ni maksud dia apa? Tidak mampu membunyikan tasydid di dalam bacaan Al-Fatihah kerana lidahnya yang lembut dan sebagainya. Kan dalam surah Al-Fatihah tu ada tasydid sabdu tu. Dia tak boleh sebut. Orang yang macam ni kita kena tengok. Bila dia jadi imam, ada kategori dia. Sama ada kita mufarakah ataupun solatnya sah kita ikut. Ini perbahasan lah. Baik. Menurut pendapat baru, qaul jadid, seorang yang boleh membaca Al-Quran dan tidak boleh solat, seorang yang boleh membaca Al-Quran tidak boleh solat di belakang imam yang ummi, sekalipun keadaan imam itu tidak diketahui. Kalau jemaahnya itu boleh baca Quran dan imamnya itu jatuh pada kategori ummi, maka tak boleh ikut orang tu. Yang layak jadi imam tu makmum tu lah. Orang yang ummi ni, yang tak boleh buat dua benda tadi, tak boleh menyebut huruf dengan betul yang keluar daripada makhrajnya, ataupun tidak mampu membunyikan tasydid di dalam bacaan Al-Fatihah kerana lidahnya yang lembut. Tetapi kalau makmum juga ummi macam imamnya, maka sah ikutan solatnya. Ini penting sebab tu pemilihan imam tu kena perhati betul-betul lah. Tetapi ada kesalahan-kesalahan bacaan itu yang dimaafkan. Contoh dia perkataan ataupun kalimah yang dibaca tetapi tidak merubah makna.
Faham tak tu? Perkataan dia baris atas tapi dibaca bawah, tapi perkataan tersebut tidak merubah makna. Saya cuba bawa tuan-tuan pada pemahaman yang lebih mudah, yang mana dinukilkan oleh Ustaz Hazri Al-Bindani berkaitan dengan hukum berimamkan seorang yang ummi. Jika ternyata bahawa imam yang diikuti merupakan seorang yang tidak tahu membaca dengan makna majas tadi, yang tak boleh buat dua benda tadi, maka solatnya tidak sah. Jelas? Okey. Jika seorang yang ummi menjadi imam kepada satu jemaah yang tahu membaca dan jemaah yang tidak tahu membaca, maka maknanya jemaah dia ada dua kategori. Ada jemaah yang tahu membaca, satu kategori lagi tak tahu membaca. Maka solat jemaah yang ummi itu sah, manakala solat jemaah yang tahu membaca tidak sah dan wajib diulangi solat tersebut. Yang ummi tadi sah pasal apa? Dia pun ummi, imam pun imam yang ummi. Tetapi jemaah yang tidak ummi tadi, yang boleh membaca tadi, solatnya itu batal. Dia kena ulang balik solat dia. Setakat ni boleh tuan-tuan? Boleh ya, itu dia punya asas dia. Maka ada ulama berbincang tentang perkara ini. Pertama sekali, kata Al-Bandihi, jika seorang yang pandai membaca berimamkan seorang yang pelat bacaannya, seperti imam tidak dapat menyebut huruf qaf dengan makhraj yang betul, bahkan disebutnya di antara bunyi kaf dan qaf. Dia tak boleh sebut makhraj qaf, dia sebut tu bunyi kaf, maka solatnya sah tetapi makruh. Ini contoh. Solatnya sah tetapi makruh. Contoh yang kedua, kata Abu Hamid, jika imam itu menyebut zal pada kalimah allazina an'amta alaihim, surah Al-Fatihah kan, dia sebut zal dengan sebutan dal. Zal disebut dengan bunyi dal, maka ikutannya sah kerana sebutan sedemikian tidak mengubah makna ayat. Dia baca apa? Allazina an'amta alaihim, dia sebut tu tak betul, dia bunyi dal. Maka kalimah allazi dengan alladhi tu tidak merubah makna allazi tu. Satu. Dan hukum ini tidak berlaku pada imam yang menukarkan bunyi dhad dengan huruf huruf za, pada kalimah waladhdallin. Dia tukar dha tu jadi dha. Bunyi dia apa? Waladhdallin. Pernah dengar tak? Sepanjang hidup kita lah, imam kita baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dha ke dha? Dia baca dha. Maka perbuatan itu, sebutan itu mengubah makna ayat, kerana al-dhalin dengan huruf dhad itu bererti orang-orang yang bermukim pada siang hari, manakala waladhdallin dengan huruf dhad itu bermaksud orang-orang yang sesat. Bila mana merubah makna, maka hukumnya tak boleh diikuti, solatnya tidak sah. Sebab rukun Fatihah ni satu daripada rukun qauli, itu surah Al-Fatihah. Jadi ada orang dia cepat hukum, dia kata orang ni tak boleh jadi imam, padahal kesalahan dia adalah kesalahan yang dimaafkan, kesalahan yang disebutkan di dalam kitab, iaitu yang disebutkan sebagai istilahnya, kita akan jumpa nanti. Dia ada 3 istilah di sini. Ada 3 istilah kepada orang yang membacanya yang tidak merubah makna tersebut, maka dimaafkan. Tetapi wajib dia belajar, wajib dia betulkan. Wajib makmum yang boleh membaca, makmum yang boleh membaca dipanggil qari, yang boleh membaca mufaraqah, dia keluar daripada jemaah apabila mendapati imamnya melakukan kesalahan dalam bacaan Al-Fatihah yang mengubah makna. Satu, atau bacaan Al-Fatihah dia mengurangkan huruf-huruf Al-Fatihah.
Kan huruf Fatihah tu ada berapa ayat, ada berapa huruf. Dia kurangkan huruf Fatihah tu, dia lemah kat situ, dia tak sebut huruf tu, atau meninggalkan sabdu dalam bacaan Al-Fatihah, maka wajib makmum mufaraqah. Bila kita dengar imam tu baca merubah perkataan, contoh dia waladhdallin, alhamdu, contoh dia kalau kita baca yang boleh mengubah makna, contoh dalam azan kan, takbir Allahu Akbar tu boleh mengubah makna. Baik. Yang ketiganya, sah solat para makmum yang mengikut seorang imam yang melakukan kesalahan dalam bacaan-bacaan surah, sedangkan bacaan Al-Fatihah hanya baik. Okey, kalau imam tu buat kesalahan dalam bacaan surah maka sah, tetapi kalau dalam Fatihah maka tidak sah, dia kena mufaraqah. Ini itu saja penerangan yang diberikan untuk mudah kita fahamlah. Jadi makna yang paling penting di sini kalau kita lihat, kenalah kita melihat imam itu pada kategori yang mana bacaan dia. Kerana imam yang tidak boleh membaca dengan baik, bahkan melakukan kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar seperti itu, boleh menyebabkan solat itu diulang semula. Jadi ini dalam bab bacaan imam ataupun kesalahan imam. Kemudian disebut 5 saktah dalam solat. 5 saktah. Disunatkan imam menjaga 5 saktah dalam solat. Ini pun kadang-kadang gopoh. Ini yang kata gopoh tadi, kita sebut mukadimah kita tadi, benda terburu-buru ni tak elok, memang tak elok. Kita cakap biar selamat, biar lambat asal selamat. Kau balik pelan-pelan lah, janganlah laju, biar lambat asal selamat. Betul lah tu kan. Dalam agama kita pun macam tu lah, tapi ada pengecualian dia, ada benda kena cepat. 5 tadi contoh yang paling tepat lah. Baik, begitu juga dengan solat, jangan tergopoh-gapah. Ada sunnah saktah ni, dapat pahala. Imam, khususnya imam, bila jadi imam diam atau berhenti sejenak pada 5 keadaan. Yang pertamanya, saktah, berhenti sekejap, berhenti sejenak selepas takbir atau ihram, sebelum membaca doa iftitah. Berhenti ataupun saktah selepas takbir atau ihram sebelum membaca doa iftitah, bukan baca Fatihah, iftitah. Allahu Akbar, berhenti sekejap, saktah, baru baca doa iftitah. Kemudian seterusnya. Yang keduanya, saktah selepas selesai membaca doa iftitah, berhenti sekejap. Sebelum nak baca Al-Fatihah tu berhenti sekejap, berhenti sejenak, barulah kita baca ta'awuz dan kemudian baca Al-Fatihah. Yang ketiganya, saktah selepas waladhdallin. Lepas kita baca ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, berhenti sekejap sebelum nak amin tu. Saya ambil pengalaman dan pengajaran juga. Bila saya pergi setengah surau, ada setengah masjid surau tu, imam dia Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Mana perginya kan? Sah solat sebab dia cuma dia tinggalkan sunat-sunat tadi. Tetapi kuranglah pahala sunat tu. Betul tak? Ada banyak macam tu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, laju. Amin, Bismillahirrahmanirrahim. Tak sempat-sempat tuan-tuan. Melainkan pada keadaan-keadaan solat sunat yang tertentu, itu boleh. Solat fardu ni tenang-tenang saja, ambil ni pahala-pahala saktah ni. Apa tadi yang ketiga? Saktah selepas waladdallin, disunatkan berhenti sejenak sebelum mengucapkan amin. Supaya apa? Supaya tidak menyangkakan bahawa amin itu sebahagian daripada Al-Fatihah. Itu tujuan dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, untuk membezakan, memisahkan di antara surah Al-Fatihah yang sebenar yang menjadi rukun ni dengan kalimah ta'min. Itu menunjukkan kita berhenti sekejap, waladdallin, amin. Sebutan amin yang paling asah sekali, dipanjangkan huruf alif dan kemudian dibaca dengan dipanjangkan huruf alif. Kita dah bahas dah dulu ni, amin. Itu yang paling tepat dalam mazhab kita.
Ada pun perkataan amin, amin, itu boleh merubah makna juga. Merubah makna daripada perkataan amanah ni, boleh berubah makna. Tapi ada yang boleh dibaca juga. Tetapi kalau kita pilih, kita kata kami baca dengan pandangan yang dinukilkan oleh Al-Imam Nawawi, bahawa sebutan takmin yang paling asah adalah memanjangkan huruf alif. Cukup. Jadi kita, setengah imam kita macam tu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Kan? Jadi yang nak belajar untuk kita betulkan, maka kita panjangkan kalimah ataupun huruf alif. Yang ketiga, yang keempatnya saktah selepas amin. Lepas sebut amin tu saktah kejap, berhenti sekejap sebelum membaca surah. Disunatkan bagi imam, tetapi saktah ni panjang sikit lah, lama sikit. Disunatkan bagi imam berhenti sejenak sekadar meluangkan kadar masa untuk makmum membaca surah Al-Fatihah. Itu biasa tahu kan. Mana imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Bagi masa saktah tu sekadar masa makmum boleh membaca Fatihah dengan bacaan tartil yang ringkas. Taklah kita kata baca satu-satu alhamdulillah, tak. Sekadar tempoh yang cukup, sebab dia ada kaitan dengan masbuk dengan muafiq tu nanti. Kecuali apa? Kecuali makmum itu seorang yang pekak, maka tidaklah disunatkan berhenti sebentar untuknya. Kalau makmum tu memang kita tahu dia orang tak dengar, maka tak perlulah. Baik. Dan yang kelimanya, saktah selepas membaca surah. Itu pun kena juga, iaitu berhenti sejenak sebelum turun untuk rukuk. Lepas baca, contoh kita baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, saktah. Allahu akbar. Boleh ya? 5 keadaan ini disunahkan untuk kita berhenti sejenak. Kita kena biasa-biasakan. Kemudian kita tengok adab ketika mendengar bacaan imam. Makmum ni sunnah dia dengar bacaan imam. Sebab tu kalau imam buat saktah tadi, insya-Allah makmum boleh dengar bacaan imam, dapat pahala sunat mendengar bacaan imam. Tapi kalau imam tu tak bagi peluang untuk makmum tu habiskan Fatihah dia, maka waktu imam baca surah, makmum akan baca Fatihah. Kat situ kita tengok tajuk kitab kita ni, indahnya solat berjemaah ni, dia ada give and take . Bila imam tu smart, dia baca betul pada kaedahnya, makmum pun dapatlah peluang. Dia baca Fatihah, lepas dia baca Fatihah, dia dapat dengar bacaan surah imam. Tapi benda ni, adab ni, ada yang buat, ada yang tak buat. Jadi rugilah sikit. Hukum dia sunat, dapat pahala. Makmum mendengar dan menghayati ayat-ayat dan surah yang yang dibaca oleh imam. Sebab ada ayat-ayat yang imam baca, makmum dapat pahala sunat, dia balas ataupun jawab bacaan tu. Contoh kita tengok nanti. Yang keduanya, disunatkan makmum berdoa memohon rahmat apabila mendengar imam membaca ayat-ayat yang menyebut rahmat, dan memohon perlindungan apabila imam membaca ayat-ayat tentang azab. Ini doa baca. Dan imam dan orang solat sendirian juga sunat berbuat demikian apabila membaca ayat-ayat yang berkenaan. Antara dia apa? Apabila dibaca pada surah At-Tin ayat yang ke-8, alaisallahu biahkamil hakimin, alaisallahu biahkamil hakimin. Sunat bagi makmum untuk membaca dan membalas dengan ucapan bala wa nahnu ala zalika minasyahidin. Ini kalau kono imam tu memang jenis suka favorite dia surah itulah dia baca. Ada setengah imam ni dia bukan tak hafal banyak surah. Tuan-tuan nak jadi imam ni kadang-kadang nervous dia hafal banyak, tapi bila dah depan orang ramai ni, dia tengok pula ada pula orang yang lebih pandai agama daripada dia, pandai bacaan Quran. Macam saya lah kan, kadang saya jadi imam, sekali saya toleh ke bawah, saya tengok ke belakang waktu Jumaat, ini guru Quran ni, ini guru Quran. Kita pun rasa debar nak dengar bacaan kita. Dia boleh jadi nervous bila-bila masa, tuan-tuan. Kita bukan sempurna bacaan kita. Jadi kadang-kadang imam ni dia ambil jalan selamat, dia bacalah surah favourite dia. Itu je lah surah dia. Sampai kalau kat rumah tu atuk-atuk baca kat rumah kan,
Atuk baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, cucu kat tepi, kau tengok lepas ni surah apa atuk kau baca, kau tokor iza ja, waladdallin amin, iza ja, betul kata atuk baca iza ja daripada 20 tahun iza ja tak tukar-tukar tuan-tuan. Itu je lah, iza ja nasrullahi wal fath. Cucu pun tahu kita baca surah apa. Tapi sah tak solat? Sah. Berlaku. Kemudian bila membaca surah, iaitu dalam surah yang dibaca fasabbih bismi rabbikal azim, ya. Apabila selesai atau mendengar bacaan fasabbih bismi rabbikal azim, maka balaslah dengan ucapan tasbih subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, surah Al-Waqiah ayat 74. Bila baca fasabbih bismi rabbikal azim, apa maksud fasabbih? Maka bertasbihlah dengan memuji nama Tuhanmu Al-Azim, yang maha besar. Maka sunat bagi makmum jawab apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pahala kita membalaskan dengan tasbih. Baik. Imam dimakruhkan memanjangkan bacaan. Makruh bagi imam memanjangkan bacaan, memanjang-manjangkan bacaan, kecuali disukai oleh makmum. Surau Villa, surau An-Nur ni suka tak imam baca panjang? Pecah dua, ada yang suka, ada yang tak suka. Contoh, kita tengok ulama bahas benda ni. Makruh bagi imam memanjang-manjangkan bacaan kecuali jika disukai oleh para makmum, dan inilah yang telah dinaskan oleh Al-Imam Syafi'i dalam Al-Um. Kata beliau, wajib bagi imam mentahfifkan, yakni meringankan solat dan menyempurnakannya. Ringankan solat. Kalau orang tak suka kita baca panjang, jemaah tak suka, maka ringankanlah, kata Imam Syafi'i. Apabila dia mengimamkan sekumpulan makmum yang diketahuinya sukakan bacaan yang panjang, maka sunat kepada imam memanjangkan bacaan. Kalau tak, nanti dia akan ada perasaan tak sedap makmum tu kan, Allah pendek yang imam baca. Kalau makmum suka baca panjang, maka sunat baca panjang. Jika makmum yang ada itu semuanya suka bacaan yang panjang, sedangkan masjid masih terbuka kepada kedatangan orang-orang lain yang mungkin tiba selepas imam berjemaah dengan mereka, maka hendaklah imam itu tetap dengan takhfif juga dan jangan memanjangkan solat. Satu masjid jemaah ni suka bacaan panjang, tetapi masjid ni terbuka untuk orang luar datang ni, tepi jalan semua datang kan, maka sunat bagi imam kekalkan takhfif, ringankan bacaan dia. Ni cerita ni nak baca panjang ni betul-betul makmum suka tuan-tuan. Sebab ada makmum dia memang, contoh, saya ambil contoh, ini mungkin kita tak nampak lah, ini saya rasa kategori yang kita takhfif bacaan. Cuba kita duduk dalam satu madrasah, kita duduk dalam satu pondok, kita duduk dalam satu pusat pengajian, semua ahli ilmu, semua ahli Quran kan, semua hafal panjang-panjang, semua nak mengulang bacaan dia. Maka kalau semua sepakat suka bacaan panjang, silakan. Tiba-tiba kita orang luar datang ke situ, kita kena terimalah. Tiba-tiba nak cuba-cuba nak merasa suasana, bagi mereka panjang tu, maka mereka panjang. Tetapi kalau keadaan yang memungkinkan orang lain akan datang dan sebagainya, maka ringankan bacaan yang panjang itu. Baik, jangan memanjangkan bacaan. Yang ketiganya, mengikut Syekh Abu Amr bin Salah. Jika semua makmum yang ada di situ sukakan bacaan panjang, kecuali seorang atau dua sahaja, semua suka kecuali ada seorang dua tak suka, tak boleh baca panjang, maka kedua-duanya tidaklah boleh diutamakan kerana sakit atau sebagainya. Jika kehadiran kedua-duanya sekali, dua sahaja, kadang-kadang dia berjemaah, maka hendaklah solat itu ditahfifkan. Kalau kedua-duanya sahaja, kedua-duanya sekali dua sahaja, kadang-kadang je datang, yang ni pun, yang baca pun kadang-kadang, yang tak suka baca panjang pun kadang-kadang, maka ringankanlah bacaan itu. Ini bukan jemaah yang tetap. Jika kedua-duanya sering kali datang berjemaah di situ, maka hendaklah dipanjangkan solat kerana meraihkan kemahuan para makmum yang sukakan bacaan panjang, dan hak mereka tidak luput dengan sebab hadirnya seorang dua makmum yang tidak sukakan solat panjang. Jelas tak tu? Maka tengok situasi lah, tengok keadaan. Bagi kita di surau Qaryah, surau Taman ni, kita ringankan bacaan lah. Kerana kita masuk pada
takkan saya nak tanya malam ni kan, masing-masing saya tengok rasanya kalau kita bab kita bulan lepas solat sunat rawatib dalam musafir, dah lah musafir tu jamak qasar pendek, lepas tu nak solat sunat lagi, tak ramai nak amalkan kan. Sunat tu ada, rawatib tu kita kena buat, tapi kita tetap tak nak buat. Sebab apa? Aku dah ringkaskan 2, nak tambah lagi 2 kan. Contoh macam tu. Baik, kita masuk sikit lagi bab berkaitan dengan imam dan makmum. Sengaja melengahkan takbiratul ihram. Ini pun biasalah perangai setengah daripada kita. Makmum yang sengaja melengahkan takbiratul ihram sehingga imam rukuk ataupun hampir-hampir rukuk dikira cuai dalam mendapatkan fadilat takbiratul ihram dan fadilat membaca al-Fatihah bersama imam, walau bagaimanapun dia tidak dikira cuai dalam mendapatkan rakaat. Perbuatan melambat-lambatkan takbiratul ihram itu makruh. Fahamlah? Kita datang dengan imam nak semayang, imam dah angkat takbir, kita saja je tunggu dekat-dekat imam nak rukuk. Punyalah apa, tak tahu nak cakap kan. Tapi benda ni habit, memang ada habit. Dia datang kan, dia relax, dia pergi inilah, dia pergi belakang lah, dengar imam dah baca surah baru dia nak datang. Lepas tu imam nak rukuk baru dia Allahu Akbar. Perbuatan tu makruh, melainkan dia ada keuzuran, itu saja. Contoh dia sakit tekak sangat, dia kena pergi minum dulu, dia minum lah. Tapi kalau tak ada sebab, keuzuran sebagainya, maka hukumnya makruh. Memang ada setengah orang tu dia dengar orang semayang, kadang-kadang anak-anak kita lah, anak-anak kita bila kita ajak semayang, pandai dia, ayah dia dah takbir kan, dia mulalah buat benda lain. Lagi kan bila ayah dia dah baca surah tu, barulah dia datang nak takbir, barulah dia nak masuk semayang. Ataupun dia buat waktu tahiyat akhir itulah baru dia nak semayang. Itu lagilah memang kenalah. Dia tahiyat itu dia semayang. Pandai kita dah hati tengah semayang ni, dia ni tak dengar cakap kita terus semayang, rupanya kita dengar dia main-main. Lagi bila nak habis semayang tu baru dia duduk nak marah tengah semayang kan. Pandai dia. Jadi untuk kita perangai macam ni, bila dewasa dia terikutlah. Bila dewasa dia terikut perangai kecil-kecil. Jadi hakikatnya makruh, perbuatan tu makruh. Baik. Imam terbatal selepas makmum masbuk dapat rukuk bersama imam. Imam terbatal selepas makmum masbuk dapat rukuk bersama imam. Ini satu bab yang panjang, bab berkaitan dengan masbuk. Jika makmum masbuk mendapati imam sedang rukuk, lalu dia rukuk dan sempat tamakninah bersama imam dalam rukuk, tiba-tiba imam itu berhadas ketika i'tidal, batal, dia terkentut lah contoh. Dia sempat masbuk sama rukuk dengan imam. Bila imam bangun daripada rukuk, dia sempat tamakninah, masbuk lah kan. Bila dia bangun saja, imam tu batal. Contoh dia terkentut, buang angin, dia dalam keadaan hadas. Mana soalan dia apa? Maka makmum masbuk itu dikira mendapat rakaat tanpa sebarang khilaf, kerana dia telah mendapat rukuk yang dikira diperoleh daripada imamnya. Lepas dia sempat masbuk dengan imam, rukuk dengan imam, bila imam dia bangun dengan imam batal wuduknya, solatnya batal lah. Maka masbuk imam ataupun makmum masbuk tadi tetap dapat rakaat tu. Jangan tiba-tiba imam dah keluar daripada solat tu, dia pun ulang balik. Tak, dia dapat satu rakaat, dia dapat rakaat tu walaupun imam tadi berhadas ketika i'tidal. Kata Al-Qadi, jika seorang makmum yang masbuk sempat bersama imam dalam rukuk dan sempat tamakninah bersama dalam rukuk, kemudian imam mengangkat kepalanya dan makmum itu pun berniat mufarakah, maka hukumnya harus dan dia dikira memperoleh rakaat itu. Demikianlah ditegaskan oleh Al-Baghawi dalam fatwa-fatwanya. Ini satu bab lah, iaitu berkaitan dengan masbuk. Baik, nanti kita cuba sambung nanti supaya lebih tertib pengajian kita. Imam menunggu orang yang hendak masuk solat. Contoh dia, imam tengah solat, tiba-tiba dia dapat tahu, dia dapat rasa ada makmum nak masuk solat. Jadi adakah dia kena tunggu, dan siapa yang dia perlu tunggu? Adakah orang yang kita nak tunggu tu, kita habiskan yang ni dah, bagi habis. Baik. Jika imam semasa dalam keadaan rukuk atau ketika tasyahud akhir merasai kehadiran jemaah baru masuk hendak solat bersamanya, maka sunat bagi imam untuk tunggu, dengan syarat-syarat. Ada syarat dia.
Sunat tunggu. Dia dapat tahu makmum tu nak datang tu, takut nanti tak sempat dia sembahyang jemaah. Lalu ni punya apa? Ni. Yang pertamanya, jangan terlalu lama menunggu. Tunggu boleh, tapi jangan terlalu lama menunggu. Yang keduanya, jangan membezakan antara orang-orang yang baru masuk itu. Bahkan hendaklah dia samakan antara orang yang bersekedudukan dengan orang yang tidak bersekedudukan. Mentang-mentang dia VIP tuan-tuan, kita tunggu. Ini orang mana datang atau kita pun Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tak boleh. Kita sunat tunggu tanpa membeza-bezakan. Kena pula yang klik dengan kita tunggu. Kena pula yang ada konflik dengan kita, lantak kau lah, aku tinggal lah. Jangan beza-bezakan. Kalau politik lagi, ini orang lain, tu jangan tuan-tuan. Sampai sembahyang bawa tu jangan. Yang ketiganya, hendaklah imam niatkan dengan penungguannya itu. Niat. Tujuan dia niat, tujuan dia tunggu tu niat dia apa? Tujuan dia adalah niat dia taqarrub kepada Allah. Bukan kerana keinginan untuk membuat hubungan yang mesra dengan manusia. Kita tunggu dia tu, niat kita bukan kerana untuk kita mengeratkan silaturahim, untuk kita meraihkan perasaan dia, bukan. Niat kita tunggu tu, ulama sebut apa? Niatkan, qasadkan dengan taqarrub kepada Allah. Tu baru betul. Ini kita tunggu ni sebab kita nak raikan orang tu dengan sebab-sebab lain selain daripada Allah Ta'ala. Kita nak supaya orang suka kat kita. Pendek kata macam tu lah. Orang suka kat imam ni, pasal imam ni bagus lah, aku lambat pun datang. Tapi tengok, ada juga makmum yang lambat ni jenis apa? Yang keempat, tidak wujud kebimbangan luput waktu atau terlepas solat dari waktunya. Jika terdapat kebimbangan, maka imam tak boleh tunggu. Contoh, dia sembahyang dah hujung-hujung waktu dah. Kalau dia tunggu luput waktu solat, maka imam tak lagi sunat tunggu. Dia kena habiskan solat dia. Biarlah orang tu dengan apa yang keadaan dia mampu. Dah hujung solat dah ni, asal sembahyang lambat, tiba-tiba dia dengar orang nak datang. Dia kata, kalau aku tunggu ni habis solat ni, luput waktu, maka tak perlu tunggu. Dan yang akhirnya, yang kelima, hendaklah orang yang baru datang itu bukanlah daripada kalangan mereka yang kebiasaannya lambat dan melengah-lengahkan takbir atau ihram sehingga imam rukuk, sama ada dengan sebab was-was atau perangainya yang malas. Orang yang macam ni tak perlu ditunggu. Dia je lah yang lambat, kan? Kita pun dah kenal dah. Bukan sebab benda lain, bukan sebab apa, memang dia suka lambat-lambat, kan? Nak datang lambat, nak datang dekat ujung-ujung dah nak habis rakaat. Kalau jenis yang macam ni, kita kenal pasti ulama bahagikan dia dalam kategori, iaitu orang yang suka dan biasa lambat dan melengah-lengahkan takbir atau ihram sehingga imam tu nak rukuk atau imam rukuk, atau sama sebab dia was-was, mungkin ada penyakit was-was. Jangan tunggu orang was-was ni, susah kita. Dan perangai dia memang malas. Dia memang malas nak berdiri lama, nak qiyam lama tu dia malas. Tahu je nak rukuk je, tahu dia nak cepat je. Maka orang yang macam ni tidak boleh ditunggu. Wallahu alam. Jadi inilah sedikit perkongsian kita malam ni, mudah-mudahan dapat kita faham dan amalkan. Jadi nanti kita masuklah berkaitan dengan masbuk ini, berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada, insya-Allah. Wallahu alam. Aku liqauli hadza, astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.